Al-Quran, Al-Quran kebesaran Allah, putih cahaya petunjuk ilahi. Ayuhlah hayati hikmah kalamullah, fahami kitab mulia yang indah. Dalam Adik dan Al-Quran. Saya Hafiz. Anda tahu tak, Saidina Ali merupakan kanak-kanak yang pertama memeluk Islam ketika umurnya 8 tahun. Saya Tasni. Kawan-kawan nak tahu tak? Hamzah bin Abdul Muttalib digelar sebagai Asadullah, iaitu singa Allah. Saya Muaz. Rupa-rupanya Bilal adalah orang pertama yang mengumandangkan azan di dalam sejarah Islam. Saya Sa'ad. Nak tahu tak, Bilal bin Rabah lahir di daerah As-Sara sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Saya Muhaimin. Untuk pengetahuan kawan-kawan, Abdul Rahman bin Auf memeluk Islam sejak kecil melalui Abu Bakar Siddiq. Saya Ismail. Kawan-kawan nak tahu tak, Abu Ubaidillah bin Jarrah mengikuti semua peperangan Islam bersama Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bertemu untuk sekian kalinya bersama kami dan adik-adik semua dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Ya, Tullabi. Naam. Kita masih lagi dalam surah apa adik? Al-Imran. Pandai. Pada kali ini insya-Allah kita akan mengupas ayat yang ke-26. Ayat ke berapa? 26. 26. Dan ustaz kali ini ikut ustaz dulu, siapa nak baca, dia buat gear 1 dulu macam ni. Cepat. Semua-semua buat dulu. Gear 2 lagi laju sikit. 3 lagi laju. 4 laju. Pegang pipi. Ya Allah, pipi kat situ Sa'ad. Sa'ad dia paling cepat tarik balik ke pipi. Okey, maka Sa'ad lah yang akan membacanya. Yang lain cuba semak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Ya, walaupun ada sedikit tersangkut, biasalah kadang-kadang itulah tanda kita ni hamba Allah, lemah, tersilap, terlupa, tersyasyul dan sebagainya. Mari kita bacakan bersama-sama ayat yang kadang-kadang kita ulangi dan zikirkan setiap lepas solat. Inilah dia doanya dan zikirnya. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Dan intisari ayat ini dan tajuk yang kita akan kupas pada hari ini berkenaan ayat yang kita baca adalah Kerajaan Allah. Apa dia? Kerajaan Allah. Ya. Rupanya Allah mempunyai kerajaan yang sangat besar. Yang menyebut dalam ayat ini menyebut Malik. Apa dia? Malik. Malik ni yang memiliki, yang mempunyai kerajaan. Kerajaan langit, kerajaan bumi, kerajaan daratan, kerajaan lautan, kerajaan burung-burung, kerajaan oksigen, kerajaan bintang-bintang dan kerajaan segala-galanya adalah milik siapa? Allah. Kerana manusia sesungguhnya hanya boleh menggunakan bahan yang Allah telah wujudkan kat dunia ini. Sebagai contoh, dia kata, wah, kami mempunyai teknologi moden untuk mengklonkan manusia, mengambil genetik gen-gen dan sel-sel daripada manusia-manusia yang super, yang hebat seluruh dunia. Kami cantumkan, jadilah manusia super, jadilah Superman. Sebagai contoh. Tetapi mereka lupa
Walaupun mereka boleh mencantumkan, tetapi mereka tetap tidak boleh menjadikan gen-gen, sel-sel daripada badan-badan manusia ini. Kesemuanya benda yang kecil ini pun siapa yang jadikan? Allah. Itulah dia kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sahaja kerajaan langit, bukan sahaja kerajaan bumi, bukan sahaja daratan, lautan, tetapi kerajaan kekuasaan yang kita akan huraikan selepas ini. Terus setia bersama kami, Tullabi dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Alhamdulillah, terima kasih, syukran. Thank you very much kerana masih setia bersama kami dan adik-adik semua dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Tullabi. Ya, pelajar-pelajarku, naam, moga-moga semua cergas untuk meneruskan dan membicarakan tajuk kerajaan Allah. Ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala ini memberi kerajaan kepada kebetulan nabi-nabi yang berjawatan, rasul-rasul, sebagai contoh keturunan Nabi Ibrahim, keturunan Yaqub, ya. Ini adalah keturunan raja-raja yang menguasai kerajaan-kerajaan di muka bumi Allah. Tetapi ada kalanya Allah tidak menjadikan atas nama keturunan, atas nama nabi. Dia ada menjadikan ketua-ketua berdasarkan kabilah-kabilah, bangsa-bangsa, ya. Tidak tentu ke semua itu, tetapi semuanya kekuasaan kat dunia ini, kerajaan kesemuanya Allah yang menentukan dan memberikan. Menariknya pun Allah juga yang menentukan dan menariknya. Buktinya ada orang kata, "Ustaz, saya tak berapa nampak, Ustaz. Saya tak berapa nampak." Macam mana Ustaz? Allah yang menentukan segala-galanya. Mari kita buat sedikit aktiviti adik-adik, ya. Aktiviti yang mudah, senang saja. Sekarang geng kuning campur geng kuning, geng hitam dengan geng-geng hitam. Cuba tengok muka kawan-kawan masing-masing sendiri. Sambil-sambil tengok tu, cuba fikirkan kat dalam kepala otak masing-masing, siapakah di antara 3 sini dan 3 sana, dalam kumpulan masing-masing dia, yang paling layak muka dia menokoh sekali menjadi Perdana Menteri. Ya, jangan tunjuk, fikir saja. Sekarang angkat tangan satu macam ni, satu ke atas semua. Bila Ustaz kira 1 2 3, tunjukkan muka yang telah anda bayangkan tadi. Boleh? Tapi ini tunjuk kat dalam kumpulan ni, sana tunjuk kat dalam kumpulan sana saja, ya. 1 2 3. Okey, siapa yang paling ditunjuk ramai? Sop. Kau tunjuk mana tu, Muaz? Ya, kita tengok kumpulan sini. Kumpulan yang berbaju hitam, kedua-duanya menunjukkan kepada Ismail. Ini menunjukkan hati-hati mereka, Allah telah berikan hidayah untuk memilih dan melantik Ismail. Siapakah yang mencampakkan ilham dan perasaan nak melantik Ismail menjadi ketua? Siapa? Allah. Ya, begitu juga kumpulan yang kuning tadi. Siapa yang ditunjuk paling ramai? Ya, siapa namanya ni? Tasni. Kesemuanya, Muaz, begitu juga Hafiz, merasakan kat dalam hatinya, Tasni lah yang paling layak menjadi ketua. Inilah sebagai satu contoh yang menunjukkan hati-hati yang nak memilih ketua itu pun datangnya ilham itu daripada siapa? Allah. Maka sebenarnya Allah nak tunjukkan bagaimana sebenarnya kalau seseorang itu mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mentadbir dengan baik, tidak berlaku kezaliman, orang akan suka. Bila orang akan suka, kerajaan dia akan terus memerintah, kerajaannya akan terus bertahta dan rakyat pun hidup dalam keadaan aman tenteram mengikut acuan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun walaupun dia tegas, disiplin, bagus, tetapi apabila dia tidak mengikut acuan Allah dan tidak mengikut arahan Allah, sebagai contoh Hitler. Pernah dengar Hitler? Nah, Walaupun dia berdisiplin, rakyat dia taatkan, tapi dia suka membunuh manusia tanpa hak. Antara yang dibunuhnya adalah kaum Bani Israel. Ya, dia membunuh secara beramai-ramai, dia tembak secara serentak. Walaupun tentera dia taat, tetapi sebenarnya ada perasaan memberontak. Kerana fitrah manusia ini, jiwa nakkan buat perkara yang betul, mahu membuat perkara yang benar dan tidak suka kepada perkara-perkara yang jijik dan kotor. Tetapi apabila dipaksakan walaupun pada permulaannya okey, tapi lama-lama kerajaan Hitler yang kita nampak tersusun, ganas, power itu pun runtuh ke bangun? Runtuh. Itu sebab apabila kita nak melihat sesebuah tamadun ataupun sesebuah negara, sesebuah kekuasaan itu maju atau mundur, bukan tengok pada bangunannya, bukan tengok pada materialnya, tetapi kita tengok kepada kualiti manusia. Apabila kualiti manusianya hedonisme, cucuk langit dah tak ingat dunia, kan, pemerintah tidak zalim, buat kezaliman, itu tanda diambang keruntuhan kerana tidak mengikut perintah siapa? Allah.
Ya, tetapi kalau kita tengok rakyatnya semua sedar, sembahyang subuh awal, mahukan ilmu, sukakan akan majlis-majlis ilmu, sukakan perbincangan yang sehat, tidak suka berbuat kezaliman sesama sendiri. Itulah tanda kekuasaan pemerintahannya akan terus disukai dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana firman-Nya, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard." Kalaulah sesebuah kampung, sesebuah tempat, sesebuah kawasan beriman kepada Allah dan bertakwa, ikut segala apa yang Allah suruh, Allah akan bukakan pintu rezeki daripada langit dan bumi tanpa disangka-sangka. Tengok-tengok tengah padang pasir ada minyak. Tengok-tengok dekat langit ada rezeki-rezeki yang tidak diduga-duga. Tullabi. Ini juga ditunjukkan oleh satu kerajaan di zaman Mesir, iaitu kisah Saifuddin Qutuz. Siapa dia? Saifuddin Qutuz. Saifuddin Qutuz ni adik-adik antara tentera yang hebat kat Mesir. Ketika itu zaman pemerintahan Mongol. Pemerintahan apa? Mongol ni ataupun dalam kurungannya bahasa mudahnya adalah Tatar, tentera Tatar. Tentera Tatar ni memang terkenal dengan ganasnya. Pendek kata membujur lalu, melentang sapu. Memang ganas gila lah. Gila pun tak ganas macam tu. Itulah Abi. Tiba-tiba bila Allah kata Allah nak tarik kekuasaan, tarik kerajaan daripada mereka. Tengok-tengok ketika itu bandar Islam tinggal 3 je yang tidak ditawan. Mekah, Madinah dan Mesir. Tetapi dengan kekuatan tentera Saifuddin Qutuz, bila Allah kata kun fayakun, kau Tatar dan Mongol begitu zalim, maka ketika itu tentera Tatar yang tidak pernah kalah dan tinggal 3 saja bandar yang tidak dijajah, berjaya dirobohkan tentera Tatar ataupun tentera Mongol ini. Itulah dia menunjukkan semua kekuasaan ini adalah milik siapa? Allah. Kembalilah kita kepada Allah. Semoga kita akan sejahtera di dunia dan di akhirat. Kita dengar pesan Atuk selepas ini. Tullabi. Terus setia bersama kami dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Kawan-kawan, siapa yang paling berkuasa? Allah. Siapa yang maha agung? Allah. Siapa sayang Allah? Kami. Alhamdulillah, cucu-cucu Atuk. Semangat, ya Allah, alhamdulillah. Cucu Atuk? Atuk. Alhamdulillah, maknanya kalau tanya kita siapa yang maha berkuasa, siapa? Allah. Kalau tanya kita siapa yang memberi semua nikmat-nikmat ini? Allah. Patut nak ingat ke cucu Atuk ya. Sebab dulu pernah Firaun bertanya Nabi Musa. Ada satu cerita ni. Firaun, tahu Firaun? Tahu. Pernah dengar cerita Firaun? Nah. Firaun pernah bertanya Musa, dia cabar Musa. Apa dia kata? Allah sebut dalam Quran, Allah kata apa? Firaun kata, qala famar rabbukuma ya Musa. Dia tanya Musa, wahai Musa, siapa Tuhan kamu? Firaun tanya Musa tu. Apa Musa jawab? Qala rabbuna allazi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Musa kata, Tuhan aku ialah Tuhan yang menganugerahkan segala-galanya. Yang memberi kita kaya siapa? Allah. Yang memberi kita pangkat kebesaran siapa? Allah. Yang mengangkat darjat kita siapa? Allah. Semuanya Allah. Maka sebab itulah dalam ayat ini kita bicarakan dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Alhamdulillah. Kita terima kasih kepada Ustaz Zamri yang telah menjelaskan, yang telah baca ayat-ayatnya. Adik-adik dah dengar semua kan? Atuk dah dengar semua kan? Jadi Atuk nak sambung. Sama apa Ustaz Zamri kata, iaitu nak beritahu kepada kita hari ini, kita tengok kawan-kawan kita, kenalan kita, saudara kita, ada yang kaya, ada yang miskin. Betul tak? Betul. Ada yang pangkat besar. Betul tak? Betul. Ada yang pangkat kecil. Ada tak? Ada. Siapa bagi ni? Siapa bagi? Allah. Maka sebab itu cerita kita ingat, orang yang mulia kerana Allah muliakan. Orang yang kaya, siapa beri dia harta? Allah. Maka sebab itu, orang yang ada pangkat, orang yang ada harta, jangan lupa Allah. Maka dia kena bersyukur, berterima kasih kepada siapa? Allah. Jangan jadi Qarun. Tahu Qarun siapa dia? Tahu kan? Ada dengar cerita tak? Ada. Allah kata apa? Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaih. Mana Allah kata Qarun ini daripada kaum Nabi Musa. Berlaku di zaman Nabi Musa. Allah kurnia dia, anugerah dia harta kekayaan banyak mana? Ya Allah, banyak harta Qarun. Sampai kalau dikumpulkan kunci-kunci gudang. Bukan emas tu, kunci gudang tu. Di sini ada gudang emas, ambil kunci.
di sini gudang emas, ambil kunci. Allah kata, kalau kunci ini semua disatukan, suruh orang yang badan besar, bodybuilder pikul, tak terpikul. Kuncinya, bukan emas tu kuncinya. Apa arti harta dia? Banyak. Tapi dia lupa. Siapa beri harta ini? Allah. Bila orang kata dia Qarun, terima kasihlah kepada Allah. Harta engkau, kekayaan engkau, siapa bagi? Allah. Apa Qarun jawab? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia kata, mana ada Allah bagi? Aku cari sendiri. Aku cari. Dengan pimpinan aku, dengan bijaksana aku cari sendiri. Tak kebur tak? Kebur. Sombong tak? Sombong. Lupa Tuhan tak? Lupa. Akhirnya apa jadi? Allah buka bumi. Di mana ada harta Qarun, Allah tenggelamkan. Betul tak? Betul. Di mana ada gudang Qarun si emas, Allah buka bumi, tenggelamkan. Akhirnya semua harta Qarun ditelan oleh bumi. Habis. Sekarang kita pun di Malaysia, cangkul, jumpa seketul emas. Pun harta Qarun juga. Ya, Qarun di Mesir, bukan sini. Tapi kita kata harta Qarun. Artinya kesimpulannya, ingat, kalau kita dapat pangkat kebesaran, siapa bagi? Allah. Jangan lupa Allah. Kalau kita kaya, harta siapa bagi? Allah. Jangan lupa Allah. Dia mungkin cucu-cucu tu besok jadi orang kaya, jadi orang hartawan, jutawan, tak apa wan-wan lagi. Ya, jadi cawan ke apa, benar cawan lagi. Bila harta banyak, nak ingat Allah tak? Nah. Ingat, macam mana nak ingat Allah? Bila Allah kata kamu duit banyak, kalau keluar zakat, nak keluar tak? Nah. Ingat, bila kita dah harta banyak, jangan sombong. Kita kena keluar zakat. Bila kita duit banyak besok, orang miskin minta sedekah nak bagi tak? Nah. Kalau orang minta nak buat benda maksiat nak bagi tak? Nah. Ingat, maka sebab itulah ayat ini kesimpulannya nak cerita kepada kita, jangan lupa Allah. Kita ada pangkat kebesaran, Allah yang beri. Orang yang ada pangkat kebesaran, kalau kita sombong, takabur, salah guna kuasa, tak mustahil. Kalau Allah nak ambil balik, pangkat kita tu daripada pangkat besar, boleh jadi orang biasa. Jadi orang biasa. Orang yang harta banyak, milioner, tambah nir. Banyak tak kata dia? Banyak kan? Tak mustahil. Satu hari nanti dia jadi papa kedana. Bahasa papa kedana. Tak papa kedana. Mananya boleh, duit tak ada. Daripada kaya duit banyak, jadi duit tak ada. Ada berlaku tak? Ada. Bagi Allah tidak mustahil. Maka pesan atuk, ingat cucu-cucu atuk dalam studio, di luar sana. Kalau kita Allah bagi nikmat, ingat jangan lupa Allah. Bila kita dapat nikmat, bersyukur kepada Allah. Jangan lupa Allah. Mudah-mudahan bila mana ingat Allah, berterima kasih kepada Allah, apakah jadi? Allah sebut dengan firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud Allah kata apa? Kalau kita dapat nikmat, dapat pangkat kebesaran, kita orang hebat, kita orang ternama, maka ingat siapa? Allah. Terima kasih kepada siapa? Allah. Maka Allah kata kita akan ditambah nikmatnya. Ada soalan apa nak tanya tak? Mau ada soalan? Tak ada. Tak ada. Ya, okey. Atuk terus ke gini. Maknanya kalau kita ingat kepada Allah, terima kasih Allah, jangan salah guna nikmat, tak mustahil Allah akan tambah lagi apa? Nikmatnya. Orang kaya jadi semakin kaya. Orang ada duit lagi semakin bertambah duitnya. Tapi wala in kafartum, kalau kamu kufur ingkar, tak ingat Allah, tak ingat nak syukur Allah, jadi macam Qarun. Tahu ya? Atuk cerita ya, Qarun harta dia banyak. Akhirnya apa jadi? Habis semua hartanya ditelan oleh bumi. Dunia hari ini pun cucu atuk lihat tengok ya. Kita pernah kadang-kadang ada orang yang kaya raya, hidup mewah masya-Allah, rumah besar, ya. Kereta besar, perut pun besar, ya. Ada tak? Ada. Akhirnya jadi papa kedana, ada tak? Ada. Orang yang pangkat besar, masya-Allah, Allah beri dia nikmat pangkat besar, berkedudukan tinggi, salah guna kuasa, akhirnya habis kena pecat. Tu jadi manusia biasa. Maka sebab tu ingat ayat ini, nak ingat kita semua yang kita dapat, yang kita miliki adalah anugerah siapa? Allah. Allah. Maka sebab itu kita jangan lupa kepada Allah. Tak ada ingat Allah macam mana? Ialah kita mengerjakan ibadat solat. Orang yang bersolat itulah kata orang yang ingat Allah. Orang tak bersolat tak ingat Allah. Cucu-cucu semayang tak? Ya. Kalau cutuk tak semayang, ingat, itu maknanya orang tak ingat Allah. Orang lupa Allah. Maka sebab itu, hingga bertemu lagi dalam rancangan Adik dan
Untuk itu, ma'assalamah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.